Okey, untuk tujuan kamu tontonan semula lah. Okey, tontonan semula untuk kamu. Okey, kita tengok pengaruh persekitaran fizikal. Okey, pengaruh persekitaran fizikal terhadap kepelbagaian tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Maksudnya apa, cikgu? Baik, maksudnya macam ni. Baik, bagaimana faktor-faktor fizikal. Faktor fizikal tu apa, cikgu? Bentuk muka bumi, iklim, cuaca, hujan, tanah, jenis tanah. Itu semua bentuk muka bumi, jenis tanah, iklim dan sebagainya ini. Bagaimana perbezaan ini menyebabkan tumbuh-tumbuhan dan hidupan liar pun berbeza. Kan? Macam, itu tajuk dia sebenarnya. Itu maksud tajuk dia. Kita apa tahu? Kenapa, kalau kita fikir, kenapa di Malaysia ini, pokok-pokok dia berbeza daripada di Eropah? Kenapa binatang-binatang kita di Malaysia ni berbeza dengan binatang-binatang yang ada di Afrika ataupun di England? Kenapa dia berbeza? Kerana ada faktor-faktor persekitaran. Faktor persekitaran tu apa, cikgu? Jenis tanah dia. Cuaca kot, betul? Cuaca. Mungkin juga kerana suhu dia berbeza, cikgu. Mungkin. Mungkin juga jenis tanah dia berbeza, pokok dia pun beza, cikgu. See? Jadi itu yang kita kata, bab 3 ni kita nak belajar apa tahu? Perbezaan ataupun pengaruh persekitaran fizikal itu menyebabkan pelbagai tumbuh-tumbuhan semula jadi dan kehidupan liar. Maknanya keperbezaan. Perbezaan tumbuh-tumbuhan dan kehidupan liar. Tapi manusia tak beza pun. Manusia beza pun. Korang tengok macam contohnya macam rakyat Malaysia dengan rakyat Eropah. Apa beza ni? Rakyat Malaysia kalau kamu tengok kulit semua macam cikgu. Dia sawo matang, gelap-gelap sikit kan? Skin color berbeza. Sana skin color dia putih-putih. Sebab cuaca sejuk. Kan ketinggian pun berbeza. Kan kita ni rendang-rendang aja kan. Dia orang sana tinggi-tinggi. Cuba kita tengok pula manusia kita di Malaysia ni berbanding dengan Afrika. Kalau di Eropah sejuk, betul, Eropah sejuk. Kalau di Malaysia ni, rambut kita rambut ikal mayang, kita ada kita kata sebagai wavy sikit, berombak-ombak sikit kan. Cuba tengok rambut-rambut orang Afrika. Dia keriting. Keriting halus-halus kan. Kan keriting halus-halus tu. Tapi bila tarik panjang. Lepas masuk. Tarik panjang, lepas masuk. Itu rambut-rambut orang Afrika. Sebenarnya panjang. Jadi kenapa tu? Perbezaan iklim, perbezaan cuaca, perbezaan kawasan menyebabkan perbezaan manusia. Betul tak? Setuju tak? Setuju kan? Sebab pengaruh cuaca, sebab tu manusia pun berbeza. Kan? Cikgu tahulah sebab cikgu dulu cikgu belajar belajar dekat apa? Dulu cikgu sekolah dekat Sekolah dekat Amerika kan. Cikgu dulu sekolah kat Los Angeles, sekolah agama dekat Washington. Naik basikal. Kan? Ada lampu. Baik. Seterusnya. Power. Suka hati. Baik. So kita lihat. Pengaruh persekitaran fizikal terhadap kepelbagaian tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Jadi, kita nak belajar bab ini dan kita lihat iaitu keadaan persekitaran fizikal dunia yang pelbagai telah menyebabkan wujudnya kepelbagaian jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Jom kita tengok apa sebenarnya. Kita lihat tentang faktor-faktor persekitaran fizikal ada 4. Kita tengok ni dulu. Yang satu ni dulu. Sebelum kita pergi yang lain, kita tengok yang ini dulu. Faktor-faktor persekitaran fizikal. So, apakah faktor-faktornya, cikgu? Yang menyebabkan tumbuh-tumbuhan pun berbeza,
Okey, binatang pun berbeza. Okey, kita tengok sebab dunia kita ni sebenar-benarnya kaya. Dunia kita ni kaya dengan pelbagai jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi. Okey, hidupan liar yang berbeza-beza. Dia berbeza mengikut apa? Persekitaran fizikal. Iaitu bentuk muka bumi, saliran, tanah dan juga iklim. So ada 4. Ada 4. Macam mana tu cikgu? Jom kita tengok satu-satu. Contoh, bentuk muka bumi sebenarnya, bentuk muka bumi merujuk kepada kepelbagaian ciri serta ketinggian sesuatu permukaan daratan yang diukur dari aras laut. Bentuk muka bumi. Bentuk muka bumi. Sebab itu kalau kita lihat, tak perlu pergi jauh. Kita tengok di Malaysia. Di Malaysia, kalau kita lihat, kalau di tepi-tepi laut ada banyak burung. Burung camar, kemudian ada burung layang-layang. Itu di tepi-tepi pantai, tepi-tepi laut. Tetapi semakin kita pergi ke bahagian gunung, bahagian gunung pula, ada burung enggang, kemudian ada burung helang. Kemudian maknanya burung ni berbeza. Kenapa perbezaan burung ni cikgu? Perbezaan burung ini kerana apa? Kerana perbezaan bentuk muka bumi. Iaitu kalau enggang dan helang di kawasan tanah tinggi. Kalau burung, burung camar, kemudian burung layang-layang tu, itu di tepi pantai. Nampak tak? Perbezaan bentuk muka bumi ini menyebabkan perbezaan binatangnya. Itu sebagai contohlah. Nanti kita akan tengok satu per satu. Dan yang kedua, tentang iklim. Iklim ni, iklim ini sebenarnya merujuk kepada beberapa elemen atau beberapa kita kata sebagai unsur. Seperti apa? Suhu, hujan, kemudian angin, tekanan udara, keadaan awan, serta kelembapan udara dan cahaya matahari dalam tempoh yang panjang di sesuatu kawasan. So, perbezaan suhu, perbezaan hujan, angin, tekanan udara dan sebagainya ini menyebabkan tumbuh-tumbuhan dia pun berbeza dan juga haiwannya pun berbeza. Contoh kalau kita lihat, kita boleh fikirkan, contohnya macam di Malaysia. Di Malaysia ni, dengan hujan yang banyak, dengan suhu yang sederhana, cahaya matahari yang banyak, menyebabkan kita ada banyak tumbuh-tumbuhan dan hidupan-hidupan liar di hutan-hutan kita. Cuba kita tengok di gurun panas. Seperti di gurun-gurun Sahara, di gurun Namibia. Hujan setahun sekali je. Jadi tumbuh-tumbuhan dia pun berbeza. Tumbuh-tumbuhan dia ada seperti cactus, seperti ada pokok-pokok renik yang akarnya panjang untuk mencari air. Kemudian dia ada binatang-binatang yang tahan panas seperti unta, seperti kalajengking. So, perbezaan iklim ini menyebabkan perbezaan tumbuhan, perbezaan binatang. Jadi itu yang kita kata, sekarang kita nak faham dulu bahawa bentuk muka bumi beza, binatang pun beza, tumbuhan pun beza. Kemudian suhu ataupun iklim yang berbeza menyebabkan tumbuhan pun berbeza, haiwan pun berbeza. Itu. Dan seterusnya kita tengok saliran. Saliran ni yang faktor yang ketiga iaitu saliran. Merujuk ciri-ciri pola aliran sungai dan cawangannya serta kuantiti air yang mengairi sesuatu kawasan bentuk muka bumi. Maksudnya di sini, kalau sungai itu, bagaimana kuantiti airnya, bagaimana dia mengairi sesuatu kawasan itu, juga akan menyebabkan perbezaan tumbuh-tumbuhan dan perbezaan haiwan. Dan faktor yang keempat ialah tanah.
Tanah ni merujuk lapisan paling atas di permukaan bumi yang terhasil daripada dua bahan, iaitu bahan organik dan bahan bukan organik. Maknanya jenis tanah juga menyebabkan perbezaan tumbuh-tumbuhan dan perbezaan haiwan. Jenis tanah. Kamu kena faham satu dunia ni bukan tanah dia bukan tanah dia sama tau. Memanglah tanah mana-mana pergi pun tanah, kan? Tapi jenis tanah berbeza. Okey, ada tanah seperti apa? Okey, tanah aridisol, ada tanah laterite, ada tanah permafrost, ada macam-macam tanah lagi, terra rosa dan sebagainya. Jadi perbezaan tanah menyebabkan perbezaan tumbuh-tumbuhan dan perbezaan haiwan. Baik. Setelah kita melihat faktor-faktor itu, ada soalan nak tanya? Kalau ada soalan boleh tulis dalam Zoom chat. Ada soalan nak tanya tak? Semua macam Cik, semua macam ada. Ya. Ada mau tanya. Ya, ada mau tanya. Ya, tanya. Mau tanya apa? Sila. Okey. Apa mau tanya ya? Ya, dia ada nak tanya. Arif, Jasmine, Aman Muhaimin nak tanya apa-apa? Okay. Indian Nation. Apa cikgu? Ya. Oh, tak ada Okey, baik, tak ada. Okey. Jasmine. Cikgu, apa perbezaan antara tanah dan tanah? Bagus soalan tu. Okey, bagus soalan itu. Okey, kerana ada perbezaan. Apa perbezaan antara tanah dan juga tanah? Okey. Ini cikgu nak bagi tahu. Okey, perbezaan antara tanah dan tanah. Okey, kalau perbezaan, kalau tanya kepada para pelajar, dia kata apa tahu? Tanah tu dia guna I. Kalau tanah tu guna A. Jadi tanah dan tanah. Itu ejaan lah kan. Okay. Tapi sebenarnya bukan tu. Baik. Sebenar-benarnya, okay, kalau tanah itu, okay, tanah itu sebenarnya bermaksud, okay, sekejap. Ada pula yang nak masuk lagi ke? Okay. Cikgu muskil kan ni. Tiba-tiba ada yang nak masuk ni. Ke tak dapat lagi. Okey, Hemras ya. Okey, Hemras. Okey, baik. Sebenar-benarnya tanah itu bermaksud seluruh tanah. Seluruh tanah. Maknanya apa juga, okey, apa juga kita kata yang kamu pijak itu, semua itu dipanggil sebagai tanah. Okey. Dan tanah ini sebenarnya adalah kita kata sebagai tanah ini merujuk kepada jenis-jenis tanah. Tanah ni umum. Tanah ini umum. Oh, kat sana ada tanah, kat sana ada tanah, ada tanah. Okey, memang semua jenis tanah. Tapi setiap perbezaan itu, contohnya macam cikgu sebut seperti laterite. Itu tanah laterite. Kemudian tanah permafrost, tanah terra rosa. Maknanya kalau jenis-jenis itu tanah. Tetapi semua ini dipanggil apa? Tanah. Faham? Kalau satu-satu jenis dipanggil tanah. Ya, betul. Tengku Imran. Tanah alluvium. Okey, kemudian tanah permafrost, tanah laterite itu tanah. Tapi kalau umumnya ini semua adalah tanah. Means tanah kita kata sebagai kita kata plural lah kot. Tapi kalau tanah itu singular, each of jenis-jenis tanah. Boleh faham ke ni? Okey. Boleh faham tak ni? Boleh Dia macam ni lah. Macam mana cakap Macam korang banyak pen. Cikgu tahu korang semua banyak pen. Kan ada 4 batang pen. Okey. Ada Kilometrico, ada pen Faber-Castell, ada pen Pilot, ada pen, macam-macam pen. Okey, tapi semua adalah pen. Tapi bila disebut, okey, pen Pilot, okey yang ini. Okey, kemudian pen Faber-Castell, okey yang ini. Jadi, cuma dia gunakan perkataan pen yang sama.
Itu pen, seluruhnya pen. Setiap ini pun dipanggil pen. Tapi kalau tanah, seluruh itu dipanggil tanah. Setiap satu tanah itu pula dipanggil taneh. Taneh permafrost, taneh aluvium, taneh taneh latrit, taneh macam-macam lagi. So jenis-jenis itu dipanggil taneh. So itu perbezaan taneh dan tanah. Boleh faham Ya betul. Kalau spesifik guna taneh, betul. Okay. Spesifik guna taneh. Okay. Kalau umum dia tanah. Baik. Kemudian ada yang tanya tadi, boleh bagi tahu tak maksud pengaruh persekitaran fizikal terhadap kepelbagaian tumbuhan? Okey, maksudnya di sini, okey, pengaruh tajuk tadi kan. Pengaruh persekitaran fizikal terhadap kepelbagaian tumbuhan, maksudnya apa tahu? Bagaimana, okey, bagaimana keempat-empat faktor tadi mempengaruhi, okey, menyebabkan bagaimana keempat-empat faktor ini menyebabkan perbezaan binatang dan juga perbezaan haiwan. Itu maksud tajuk ini. Okay. So in like karangan, use tanah atau tanah. Okay. Kalau kamu karangan BM, gunakan tanah. Kalau kamu buat karangan untuk menjawab soalan geografi, guna tanah. Sebab dalam BM kamu tak belajar tentang jenis-jenis tanah. Dalam BM kamu guna tanah saja, betul? Umum je kan? Tapi kalau dalam geografi, menjawab soalan esei, guna perkataan tanah. Tanah aluvium, tanah permafrost dan sebagainya. Okay. Tak apa. Okay. Kita pergi perlahan-lahan, kita belajar perlahan-lahan ni. Kalau tak faham, boleh bertanya. Okay. Baik. Jom kita lihat. Okay, seterusnya. Okey, iaitu berkaitan, kita mula-mula lihat dulu, iaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepelbagaian tumbuh-tumbuhan semula jadi. Okey, dan hidupan liar. Yang pertama, kita nak tengok bentuk muka bumi. Macam mana perbezaan bentuk muka bumi ni, cikgu? Okey, korang tengok bentuk muka bumi ni terbahagi kepada 3 jenis. Nampak tak? Iaitu tanah tinggi. Ini betul tanah. Sebab tanah tinggi ni dia perbezaan kedudukan. Dia bukan perbezaan jenis tanah. Sebab itu dia guna tanah tinggi, tanah pamah. Sebab tanah tinggi itu bukan jenis tanah. Tanah tinggi itu dia berbeza kerana kedudukan. Kedudukan. Boleh faham? Tanah tinggi, okey, tanah pamah dan juga pinggir laut. Bentuk muka bumi secara umumnya terbagi pada 3. Tanah tinggi, tanah pamah dan juga pinggir laut. Setiap bentuk muka bumi ini dilitupi ataupun ditutup oleh tumbuh-tumbuhan semula jadi, serta didiami oleh hidupan liar yang berbeza-beza. Nampak tak? Beza tanah tinggi, tanah pamah, pinggir laut. Tumbuh-tumbuhan dia pun beza, hidupan liar pun berbeza. Contoh, kita lihat di sini. Kawasan tanah pamah. Kita tengok tanah pamah ya. Tanah pamah ni maksudnya apa? Tanah yang rata dan mendatar. Ya, rata dan mendatar. Itu tanah pamah. Tanah pamah di Malaysia dan Amazon di Brazil ini dilitupi hutan hujan tropika. Maknanya hutan hujan tropika jenis hutan yang sama. Maknanya di Malaysia dengan Brazil, kita punya hutan sama. Hutan kita sama. Contohnya di Malaysia terdapat pokok meranti, pokok jelutong, pokok cengal, pokok merbau, pokok seraya. Cikgu, pokok meranti, jelutong, cengal, merbau, seraya ni pokok apa, cikgu? Untuk pengetahuan kamu, pokok meranti, jelutong, cengal, merbau, seraya ni, ini pokok-pokok kayu balak yang besar-besar. Yang besar-besar, lebih daripada kadang-kadang nak peluk pokok tu, perlukan 2 hingga 3 orang nak peluk pokok tu. Sebab dia besar sangat pokok tu.
Dan tinggi dia biasanya melebihi 50 meter. 50 meter 50 meter ni biasanya tinggi rumah 5 tingkat lah. 4 hingga 5 tingkat. Tinggi tak tinggi dah. Kan? Jadi itu pokok-pokok je. Kemudian kalau di Amazon terdapat pokok wimba, Brazilian mahogany, lapuna, ficus dan juga pokok getah. Jadi kalau di Malaysia dan Amazon, hutan hujan tropika. Maknanya cikgu, so ada yang tanya, cikgu, maknanya hutan di Malaysia dengan hutan di Brazil sama cikgu? Betul sama? Tapi kenapa bola sepak kita tak sama cikgu? Bola sepak Malaysia dengan bola sepak Brazil. Dia orang ada Neymar cikgu. Dia orang ada Ronaldinho. Kita ni macam mana Kalau dia orang boleh hebat main bola sepak, dia orang pun sama iklim macam Malaysia. Kenapa Malaysia tak boleh hebat macam tu kan? Okay. Mungkin kita perlukan player-player macam kita ada Kuhan ke, kita kena ada Tengku Imran ke, Pravin ke kan. Mungkinlah kita kena player-player macam ni lah kot. Kena ada Adam Emir Haris ke kan, Ahmad Kowi ke kan. Barulah kita mungkin boleh pergi World Cup kot. Okay. Saya bola sepak yang kita mahir. Okay. Future player. Okay, good. Future player. Okay, good. Dia Widian, kau pun nak main bola sepak juga? Sudah-sudahlah tu. Okay, Dia Widian, kau ni orang perempuan. Pergilah main bola jaring ke. Kan? Kan? Okay. Futsal je Malaysia main. Okay, baik. Okay. Baik, tak apa. Mungkin ada kot. Kita ada pasukan bola sepak perempuan ni. Mungkin boleh cuba kot. Boleh cuba. Alright. Baik. Tanah pamah di Malaysia dengan Amazon di Brazil memang sama hutan hujan tropika. Kemudian, kalau kita lihat tanah pamah juga, tapi di Thailand. Okay, di Thailand, Laos, Myanmar, Filipina, India, Bangladesh. Ini semua dilitupi hutan monsun tropika. Hutan monsun tropika. So kalau kita lihat di sini, hutan monsun tropika seperti pokok jati, pokok cendana, piankado, damar, mahogani dan juga teak dan sal. Itu di negara-negara hutan monsun tropika. Dan kemudian kalau kita lihat tanah pamah di tasik Great St. Lawrence iaitu di Kanada. Dilitupi pula hutan conifer. Hutan conifer ni maknanya apa cikgu? Hutan-hutan yang penuh dengan pokok-pokok berbentuk kon. Berbentuk kon tu ya. Hutan conifer. Dan kawasan tanah pamah yang luas inilah mempunyai banyak sumber makanan. Telah menjadi habitat, iaitu tempat tinggal semula jadi pelbagai hidupan liar. Di Malaysia ni, terdapat hidupan liar seperti gajah, harimau, badak, sumu, pelbagai jenis spesies monyet, arnab, rusa, musang. Even di Amazon pun lebih kurang sama. Ada sana ada puma, ada jaguar, ada anaconda, ada ikan piranha. Jadi kalau kita lihat di sini, secara umumnya, tanah pamah berbeza di kawasan yang berbeza pun, menyebabkan pokok-pokoknya pun berbeza. Ini jenis tanah pamah di negara-negara lain juga ni. Contoh kawasan tanah pamah utama. Puma and jaguar is better than harimau. Well, itulah. Dataran Manchuria, dataran Siberia Barat, lembangan Murray, lembangan Kongo, lembangan Ganges, Brahmaputra. Jadi ini contoh-contoh kawasan tanah pamah utama di dunia. Ini hutan hujan tropika. Baik. So sebenarnya tidak lengkap kalau kita sekadar menyebut, samalah Malaysia dengan Amazon. Kemudian hutan conifer. Kita hanya mengetahui. Tetapi kita tak pergi tengok. Apa kata kita pergi tengok?
kita telah lihat iaitu berkait rapat dengan beberapa perkara seperti tanah pamah. Okey, kita telah lihat tanah pamah di Amazon dan juga kita telah lihat hutan conifer. Okey, bermakna tanah pamah juga menyebabkan perbezaan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan juga hidupan liar. Baik. Selain daripada itu, kita juga melihat tanah tinggi. Kawasan tanah tinggi. Apa yang dimaksudkan sebagai tanah tinggi? Tanah tinggi ini sebenarnya adalah kawasan yang ketinggian dia mesti melebihi 180 meter dari aras laut. Yes, 180 meter. 180 meter ke atas itu dipanggil tanah tinggi. Dan di kawasan tanah tinggi ini, tumbuh-tumbuhan dia akan berbeza-beza mengikut ketinggian, terutama selepas ketinggian yang melebihi 1,200 meter dari aras laut, memang tumbuh-tumbuhan dia akan berbeza. So, terdiri daripada pokok-pokok seperti pokok-pokok yang bantut. Bantut ni maknanya yang pendek-pendek, kemudian rendah dan renek seperti pokok oak, laurel, palma, paku pakis, kemudian lumut dan juga kulam pair. Ini semua adalah pokok-pokok yang terdapat di kawasan tanah tinggi. Dan hidupan liar pun berbeza. Di kawasan tanah tinggi ada seperti kambing gurun, ada tupai, ada serigala, ada ilama. Nanti kita akan tengok satu persatu. Contohnya, kalau kita lihat tanah tinggi yang terdapat di seluruh dunia, perbandingan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar antara banjaran Crocker, banjaran Crocker itu di mana cikgu? Di Sabah, iaitu tempat Gunung Kinabalu. Itu banjaran Crocker, banjaran Crocker iaitu di kawasan Gunung Kinabalu, dan juga banjaran Himalaya. Banjaran Himalaya ni di mana cikgu? Banjaran Himalaya yang ada Gunung Everest, iaitu gunung tertinggi di dunia. Jadi kita tengok dia punya tumbuh-tumbuhan dan perbezaan-perbezaan hidupan liar. Sebagai contoh, kalau kita lihat banjaran Crocker ni, tumbuh-tumbuhan semula jadi seperti Rhododendron buxifolium, ada lumut, ada kulam pair, paku pakis, periuk kera, orkid, halia liang. Negara apa cikgu? Banjaran Crocker ni di mana? Iaitu banjaran Crocker ni di Sabah. Di Sabah. Kalau banjaran Himalaya ni, dia melibatkan beberapa negara seperti Nepal, seperti India, Pakistan. Tetapi kalau kita kata kalau banjaran Himalaya ni, biasanya orang akan pergi di kawasan Nepal. Nepal, negara Nepal, iaitu terdapatnya Gunung Everest, iaitu gunung tertinggi di dunia. Banjaran Himalaya di Nepal, banjaran Crocker di Sabah. So kalau kita lihat di sini, iaitu kalau kita lihat kehidupan liar seperti tupai tanah, summit rat ni tikus lah, whitehead strogon, beruang matahari, katak pokok Kinabalu, leopard cat dan juga binturong. Binturong ni sejenis, dia macam tupai sikit lah. Dia macam tupai sikit. Tapi dia punya rupa tu memang rupa-rupa dia yang pelik-pelik lah. Yang pelik-pelik. Dan kalau kamu nak tahu bagaimana rupa dia, mungkin kamu boleh lihat. Contohnya kalau kita nak tengok pokok Rhododendron buxifolium. Macam mana dia punya pokok-pokok tu macam mana cikgu? Pokok dia seperti ini. Kalau cikgu boleh tunjukkan sekejap, iaitu pokok dia adalah seperti ini. Dia macam pokok bunga lah. Iaitu seperti ini. Jom cikgu tengok. Ini dia. Pokok-pokok Rhododendron yang warna merah-merah ni kan. Dia macam pokok bunga lah. Dia keluarga orkid. Dia keluarga orkid. Jadi ini pokok Rhododendron buxifolium.
Jadi ini adalah kita kata keluarga pokok bunga orchid. Keluarga pokok bunga orchid. Sakan nama, biasalah nama saintifik kot. Nama saintifik kau. Kan. Jadi okey, itu. Okey. Kemudian ada yang tanya, cikgu, okey, summit rate macam mana summit rate? Okey, summit rate. Kalau kita nak tengok summit rate macam mana, okey, kita boleh tunjukkan okey antara bentuk macam mana roper summit rate ni kan. Okey, iaitu rupa dia tikus lah, dia rupa tikus. Iaitu rupa dia seperti ini. Jom cikgu tunjukkan. Okey, ini rupa dia. Okey, dia sejenis tikus lah. Summit rat ni sejenis tikus yang terdapat di dalam hutan. Okey. Ada yang bertanya, jadi kita tunjuk ini summit rat. Dia macam tikus. Tikus yang terdapat dalam hutan. Summit rat beruang matahari. Beruang matahari beruang lah. Beruang matahari tu beruang lah. Tapi kalau korang nak tengok beruang matahari tu macam mana, boleh je, tak ada masalah. Okey. Tapi yang ada yang bertanya, kita nak tengok dulu. White-head strogon ni macam mana, cikgu? Binatang white-head strogon ni. Okey, lain benar nama dia kan? Macam nama saintifik betul. Boleh, tak ada masalah. Okey, sebenarnya kalau ikutkan nama okey, yang itu merujuk kepada okey, binatang iaitu ianya adalah sejenis burung. Iaitu yang ini. Okey, burung ni. White-head strogon ni. Dia warna-warni dia punya apa bulu dia tu. Dia sejenis burung. White-head strogon. Jadi dia adalah spesies burung sebenarnya. Spesies burung. Right? Itu white-head strogon. Dan seterusnya, beruang matahari. Beruang matahari pun korang nak tengok juga. Beruang matahari. Baik, beruang matahari ni, dia adalah sejenis beruang yang kecil je. Dia tak besar pun. Okey, dia sejenis okey, kita kata sebagai beruang yang memang kecil saja. Sebagai contoh kalau kita tengok, okey, iaitu beruang matahari seperti ini. Ini dah. Beruang matahari. Ataupun dipanggil beruang madu. Sun bear kan. Okey. Jadi ini adalah kita kata sebagai beruang. Beruang matahari ataupun juga dipanggil beruang madu. Yang banyak terdapat di kawasan Banjaran Crocker. Sekali imbas, kalau tengok muka macam Amarkowi sikit lah, tapi bukan. Okey, tapi bukan. Okey. Abah Kawis terus kejut. Okey. 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 Contoh. Bukan. Okey. Tak sama pun. Jangan risau, tak sama. Tak sama okey. Dan juga okey, ada yang tanya tentang okey, okey, katak pokok Kinabalu. Macam mana katak pokok tu, cikgu? Okey, macam ni rupa dia. Dia memang katak lah. Dia memang katak, tapi dia boleh menyerupai tumbuhan yang dia hinggap. Kalau tumbuhan dia tu warna hijau, dia boleh menyerupai warna hijau. Kalau dia okey turun ke tanah kat daun, dia boleh menyerupai daun. Okey. Muka dia lawa. Boleh muka dia lawa. Mowgli mana pula Mowgli? Kenapa nama katak pokok Kinabalu? Sebab dia banyak terdapat di kawasan Kinabalu. Dia banyak terdapat di kawasan okey, Gunung Kinabalu. Dia banyak di sanalah. Okey. Dan okey, ada yang nak tanya sebenarnya daripada tadi ada yang nak tanya, cikgu, binturong tu macam mana binturong? Binturong tu roper dia macam mana? Okey. Kita tengok binturong tu macam mana Okey, binturong tu sebenarnya seperti ini. Nampak tak binatang? Tu binturong. Dah macam kucing pun ada. Okey. Dia spesies
Tak tahu lah dia spesies apa, tapi dia spesies kata apa, beruang kucing. Dia spesies kacukan macam beruang pun macam kucing pun dia. Okey. Dan dia banyak terdapat di kawasan di negara kita lah, iaitu di hutan-hutan hujan tropika. Ini nama binturong. Macam raccoon plus kucing plus beruang. Ya. Lebih kurang lah. Macam raccoon plus kucing plus beruang. Tapi ada juga yang macam familiar je, kan? Macam berkawan baik je kan. Boleh berkawan dengan orang ni. Tak tahulah. Tapi kalau nak bela tu mungkin tak pun. Kan? Okey. Macam tak berani je nak berkawan ya. Besar memang besar. Ini binturong. Ini binturong ya. Dipanggil binturong. So, ini antara kita kata sebagai binatang-binatang yang terdapat di kawasan hutan hujan tropika di kawasan Banjaran Crocker. Memang besar. Okey. Kemudian binturong lain. Binturong lain. Kemudian ada yang tanya tentang leopard cat. Okey. So, macam mana leopard cat yang banyak terdapat di Malaysia ni? Dia macam ni. Dia macam kita kata macam kucing. Macam kucing, tetapi dia badan dia berbentuk bintang-bintang. Okey. So dia macam kucing macam comel aja. Tapi dengan cerita garang ni. Serius garang. Dia tak suka dengan orang ni. Dia tak suka dengan orang. Especially ya. Ya. Semenanjung ada ke? Okey, dilaporkan dianya banyak terdapat di Malaysia, mungkin ada tapi tak banyak. Di Semenanjung mungkin ada tapi tak banyak, tapi banyak terdapat di kawasan Banjaran Crocker. Ini kalau orang yang tak suka bela kucing ni kan, memang dia tak boleh bela lah. Kan, even yang suka kucing pun belum tentu dia nak suka kan. Dia cute sikit lah kan. Dia cute sikit lah, sikit cute lah. Saya anti kucing. Okey, baik. Jadi cikgu, ada yang tanya, cikgu, I'm from Sabah but didn't see any of those. Okey, beruang matahari ke, leopard cat ke, ataupun binatang-binatang yang kita tengok tadi kan. Kau tak boleh kat Sabah tu kau pergi kat bandar Kota Kinabalu kau cari. Mana binturong ni? Mana pula leopard cat? Memang tak jumpa bang. Kalau kau nak tengok binatang-binatang, dia di dalam hutan. Dia bukan dekat bandar tu, bukan. Tak ada je. Okey, kau kena pergi masuk hutan. Takkanlah kau pergi Sabah tiba-tiba nampak atas kereta ada binturong. Tiba-tiba atas kereta ada beruang madu ataupun beruang matahari. Tak ada. Memang tak ada. Orang bawa gimol, tak ada. Melampau sangat tu. Kalau bawa gimol tu, tak ada. Nak pergi tengok hutan. Masuk dalam hutan. Okay? Jadi itu kata sebagai binatang-binatang yang banyak terdapat di Banjaran Crocker di Sabah. Okey. Okey, itu berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan ataupun binatang yang terdapat di Banjaran Crocker iaitu di Sabah. Baik. Itu binatang-binatang. Tapi macam mana pula Banjaran Himalaya ni tumbuh-tumbuhan dia berbeza cikgu? Kita tengok seperti perbezaan tumbuh-tumbuhan semula jadi, ada kat sana ada apa? Ada barberry, ada lumut, pulampai, pokok birch, cedar, Himalayan pine dan juniper. Kalau kita lihat lumut, kedua-dua kawasan ada. Kulampai, kedua-dua kawasan pun ada. Asal tanah tinggi mesti ada pokok-pokok ni. Asal tanah tinggi mesti ada pokok-pokok ini. Cuma ada perbezaan dia seperti pokok barberry, birch, cedar, Himalayan pine dan juga juniper. Okey, binatangnya pun berbeza. Seperti hidupan liar. Okey, kalau kita lihat ada di Banjaran Himalaya ada Eurasian brown bear. Macam ni. Ini Eurasian brown bear. Lain sikit ni. Ini memang tak boleh buat kawan lah. Ini memang tak boleh buat kawan ya. Okey. Yang boleh buat kawan. Okey. Beruang apa yang boleh buat kawan? Beruang yang boleh buat kawan iaitu we bear bears.
Yang 3 ekor tu kan. Willy Bear tu. Itu boleh buat kawan. Yang 3 ekor tu kan. Yang duduk atas tu kan. Itu boleh. Yang lain tu tak boleh. Okey. Korang pernah tengok cerita tu kan. Korang mesti tahu je. Okay. Kalau lah dia betul. The bear can fight. Yeah, betul. Okay. So Eurasian brown bear, kemudian Asiatic brown bear, sama jugalah, dia bear jugalah. Himalayan serow, snow leopard, rhesus monkey, Eurasian kingfisher dan juga yak. Cikgu, binatang-binatang ni tak pernah dengar lah cikgu. Nak tengok tak? Korang nak tengok tak binatang-binatang ni? Apa benda binatang ni? Especially Himalayan serow ni. Apa ke benda Himalayan serow ni cikgu? Okay. Kalau kita nak tengok, boleh saja. Okay. Kita tengok satu-satu. Himalayan serow ni macam mana? Macam mana rupa dia? Adakah rupa dia macam macam Hanif Imran ke? Ataupun mungkin okay. Himalayan serow ni rupa-rupanya dia lebih kurang macam kambing lah. Iaitu macam ni. Kalau korang tengok kan. Ini macam gini lain macam muka dia ni. Himalayan serow. Ada janggut. Ya, ada janggut. Dia macam kambing je ni tengok. Sekali tengok macam kambing lah. Macam rusa pun ada. Ya betul. Okay. Mountain goat. Mungkin. Okay. Ataupun juga seperti ini kan. Dia ada macam kambing lah. Macam kambing pun dia, macam rusa pun dia. Ini dikatakan Himalayan serow. Mungkin keluarga kambing plus dengan rusa tu. Okay. Tapi dia banyak terdapat di Himalaya. Tanduk dia satu je ke? Setakat ni cikgu tengok. Oh, ini bukan tanduk satu ni. Ini tanduk sebelah. Ini tanduk dia sebelah. Okay. Like a village in Zootopia. Oh, ya ke? Mana lagi sebelah? Entah. Nanti kita tanya dia. Dia ada tanya, mana lagi sebelah tanduk dia? Nanti kita tanya dia. Ya? Okay, nanti kita tanya dia. Okay, baik. Okay. Cikgu ambil nak buat apa? Okay. Nak buat apa Himalayan serow tu kan? Baik. Kemudian kita tengok juga ada binatang seperti snow leopard. Okay, bila sebut leopard ni kita tahulah dia keluarga harimau bintang lah. Agak-agak roper dia macam mana? Harimau bintang tu, snow leopard tu. Bagaimana rupa dia? Okay. Mungkin kita bayangkan dia berwarna putih. Okay. Mungkin dia berwarna putih. Tapi okay, secara umumnya dia memang sejenis, kita kata keluarga harimau. Iaitu macam ni. Snow leopard. Nampak tu. Oh, okay. Handsome muka dia. Okay. Tapi dia putih lah. Dia putih macam snow leopard semua kan. Okay. Handsome lah. Kalau kita nampak dia macam handsome lah. Muka gagah, ada bulu-bulu macam ni kan. Rasa macam kalau dapat macam nak bela je kan. Macam nak bela lah. Macam berisi. Yeah. Fat little. Badan dia buff kan. Dia macam wow. Tapi ingat ini bukan binatang peliharaan ya. Ini bukan binatang peliharaan. Jom boleh jangan. Tak pasal-pasal kau dicakornya. Tak pasal-pasal kamu semua kena cakap dengan dia. Okay. So agak handsome lah. Ya betul. Kalau nak bela kena ada lesen lah. Masa baby boleh. Ya betul. Habis dah besar nanti kau nak bawa ke mana? Dah besar ni nak bawa ke mana? Nak berjalan? Memang tak kan? Memang nak bawa berjalan ke? Okay. Baik. Kita nak tengok seterusnya iaitu rhesus monkey. Bagaimana dia masih kenal saja. Okey. Rhesus monkey. Bagaimana rupa rhesus monkey? Ini dia. Rhesus monkey. Okey, rupa dia memang rupa monkey lah. Rupa monkey lah kan. Bukan racist. Okey. Bahaya. Bukan. Ingat kucing? Mana ada kucing rupa macam ni? Tak ada. Tak ada rupa kucing macam ni. Macam muka kawan. Ni aku malas kan. Okey.
Ada yang kata macam muka kawan saya. Tu malah nak cerita ni. Sekarang ada yang kata, oh, ni rupa macam muka betul. Macam kawan sekolah je. Kau ni kan. Janganlah macam tu. Kawan kamu semua satu sekolah tu semua manusia kau. Okey. Janganlah. Kesian kawan. Suka hati korang aja kan. Okay. Nak mengaku muka sendiri mana. Kalau tengok video kantoi. Jangan. Okey. Baik. Dan kita nak tengok. Okey. Apakah binatang yak tu? Macam mana rope yak tu, cikgu? Ya. Kan? Yak tu sebenarnya dia, kata apa, dia macam, kita kata sebagai macam bison lah sikit. Okay. Iaitu seperti ini. Kalau kita lihat, okay, yak tu kan. Ni yak. Dia macam kambing gurun lah. Macam lembu pun ada. Macam bison pun ada. Kan jenis yang, okay, yak ni memang besar lah. Okay. Kalau kita tengok mak ai. Macam bison pun ada karakter nice age. Okey. Tapi ada juga yang boleh bela ada manusia boleh bela yak ni. Dia letakkan seperti ini. Boleh ambil susu ke daripada dia? Mungkin boleh kot. Mungkin boleh kot. Tapi dia rambut. Okey. Nepal kan. Dia Nepal. Dia memang banyak terdapat di banjaran Himalaya. So macam dia cakap, Himalaya ni banyak yak semua kan. Jadi ini kita kata sebagai yak. Dia macam lembu kot. Dia macam lembu. Okey. Ada juga yak dia pakaikan hiasan macam ni untuk apa tahu? Untuk dia ni, binatang ni jenis yang jinak. Okey. Ya. Jenis macam lembu yang banyak bulu lah. Yang lembu yang jenis banyak bulu. Tapi dipanggil yak. Tak tahu kenapa dipanggil yak. Kan? Kita kalau sebut yak tu macam yak. Macam itulah contoh kan. Contoh. Jadi ini dikatakan sebagai yak. So bila kita lihat di sini bahasa dia kot. Yalah. So kalau kita lihat di sini kita nampak perbezaan walaupun tanah tinggi di Malaysia, okey, banjaran Crocker dan juga di banjaran Himalaya. Tapi itu pun banjaran tinggi tanah tinggi pun, tapi binatang dia masih berbeza. Nampak tak? So ia dipengaruhi oleh perbezaan ketinggian, perbezaan kawasan dan sebagainya. Jadi inilah salah satu daripada bentuk muka bumi yang menunjukkan perbezaan tumbuh-tumbuhan dan haiwan. Okay. So kita telah mempelajari tentang perbezaan dari sudut bentuk muka bumi, iaitu dari sudut tanah pamah dan juga dari sudut tanah tinggi. Dan kalau kita lihat satu lagi, pinggir laut. Pinggir laut. Kalau kita lihat pinggir laut pula, kawasan pinggir laut. Apa yang dikatakan sebagai pinggir laut, cikgu? Baik, pinggir laut ini merujuk kepada kawasan tepi-tepi laut. Seperti yang ada pulau, pantai berpasir, pantai berlumpur, paya air masin. Ini semua pinggir-pinggir laut. Dan di sini terdiri daripada tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan dia jenis yang tahan tiupan angin dan air laut. Seperti ada semak samun, bintang nur laut, cemerlang laut, mengkuang laut, pokok bakau, pokok kelapa, serta pokok-pokok menjalar seperti tapak kuda. Itu tumbuh-tumbuhan dia. Dan untuk haiwan pula, kehidupan liar yang ada seperti ular, siput, ketam, anjing laut dan umang-umang. Okay. Ada ke pantai berlumpur? Ada. Ada pantai berlumpur? Okay. Memang ada. Memang ada. Even di Malaysia pun ada pantai berlumpur. Jadi yang ini umang-umang lah. Ini binatangnya dipanggil umang-umang. Okay. Dia macam
Macam belangkas pun ada, macam ketam sikit pun ada. Ni anjing laut. Okey. Anjing laut, dan di bawah tu ada kawasan Pulau Tioman. Pulau Tioman, dan di sini ada Pulau Hawaii, Teluk Hanauma. Maksudnya kehidupan laut raya. Tak. Dia tak semestinya kehidupan laut. Dia ada juga binatang-binatang liar. Seperti ular. Ular dia bukan semata-mata dalam laut. Ada juga yang di tepi-tepi pantai. Ketam, dia dalam laut dan juga tepi pantai. Anjing laut, okay, dia memang sebenarnya banyak dalam laut. Tapi ada juga yang dia naik ke pantai. Ya, okay. Jadi, siput-siput liar, ya betul. Jadi ini tumbuhan yang banyak. Dia tidak main di laut dalam. Dia main di tepi-tepi pantai. Contohnya, okay, seperti di Malaysia, kawasan hutan pantai ni, seperti di Pulau Rumbia, Pulau Tioman, Pulau Redang. Kemudian di Thailand ada Pantai Prai, Koh Samui. Koh Samui cantik. Pulau Phi Phi. Sebenarnya. Ya, betul. Siput binatang liar. Okey, cikgu nak tanya kamu lah, siput orang bela ke? Siput ada orang bela ke? Siput tak ada orang bela bang. Ada juga, okey. Siput sedut orang bela untuk dijual. Okey, tapi siput yang biasa tu orang tak bela. Orang tak bela. Jadi bila orang tak bela, maknanya itu siput liar. Ada yang bunuh, tak adalah dia membunuh tu, tak adalah kan. Tak ada. Bintang tu apa? Binatang, dia sebenarnya jenis tumbuh-tumbuhan. Okey. Indonesia di Pulau Raja Ampat, Kepulauan Bangka Selatan, Pantai Barat Sumatera. Di Australia ada pun Pantai Whitehaven. Okey. Okey, Teluk Wine Glass. Amerika Syarikat ada Pantai Coast Guard dan juga Teluk Hanauma. Baik. Ada yang tanya, cikgu, saya tak tahulah macam mana bentuk bintangur laut. Ada juga yang tanya. Okeylah. Okey, since orang tanya bintangur laut tu apa, jom kita tengok bintangur laut tu apa. Bintangur laut tu sejenis tumbuh-tumbuhan yang rupa dia, okey, seperti ini. Okey, iaitu bintangur laut. Okey, dia sejenis okey, tumbuh-tumbuhan yang banyak terdapat, iaitu seperti ini. Jom kita tengok. Okey, ini bintangur laut. Sejenis pokok yang banyak terdapat di kawasan hutan pantai. Dan dia ada pokok-pokok bunga dia sekali. Dia ada pokok bunga dia sekali. Dia ada dia punya buah-buah dia sekali. Tapi buah dia orang tak makan pun. Okay. So, bintangur laut, okay, antara contoh bintangur laut seperti inilah. Yang banyak terdapat di tepi-tepi laut. Di tepi-tepi laut. Kenapa tak makan? Okay, sebab mungkin buah ini beracun dan orang tak makan. Okay, dan tidak ada khasiatnya. Sebab itu orang tak makan pokok-pokok daripada buah-buahan daripada bintangur laut. Bintangur laut. Yang kedua kita nak tengok iaitu jemerlang laut. Macam mana pula jemerlang laut ni cikgu? Macam-macam nama ni cikgu. Jemerlang laut. Macam mana rupa dia? Okey, jemerlang laut ni, okey, dia sejenis pokok juga seperti ini. Dan dia banyak, okey, ada kita kata sebagai pokok-pokok yang ada berdaun kuning-kuning macam ni. Tapi cikgu rasa ada banyak terdapat bukan saja tepi laut tapi juga banyak di jalan raya kan. Ini bunga-bunga ni yang selalunya dia akan gugur kemudian memenuhi jalan raya, betul tak? Yang terdapat di tepi-tepi laut dan juga di tepi-tepi jalan raya. Ada kan? Kan ada. Ya betul. Pokok-pokok yang seperti ini. Dia punya daun dia, okey, yang kuning-kuning macam ni kan. Dia punya bunga tu akan selalu jatuh ke jalan raya. So ini pokok ini juga banyak terdapat di pinggir-pinggir laut. Ini dipanggil jemerlang. Pokok jemerlang laut. Okey, jemerlang laut. Okey. So ini dipanggil pokok jemerlang laut. Seterusnya, easily fell off, ya. Mengkuang laut. Macam mana pula cikgu mengkuang laut ni? Ya Allah kan. Cikgu faham sebab korang semua ni, okey, memang jarang ke laut.
kemudian jarang berjalan kan. Jadi kalau cerita je memanglah tak ingat. Jadi kita tengok. So cikgu akan bawa kamu tengok bagaimana rupa sebenarnya ataupun mengkuang laut itu. Okey. Pokok mengkuang laut. Okey. Kalau kita lihat dia sebenarnya pokok mengkuang lah. Dia pokok mengkuang. Tapi mengkuang ni kalau kita lihat banyak terdapat di tepi-tepi laut dan pokok-pokok dia adalah seperti ini di mana kalau kita lihat dia ada pokok yang berduri Dia punya daun dia tu berduri-duri. Itu dipanggil mengkuang laut. Dan mengkuang laut ini kalau kita lihat banyak terdapat di kawasan-kawasan di sini seperti di tepi-tepi laut. Mengkuang laut. Macam nanas. Dia macam nanas. Tapi cikgu tak pasti sama ada buah tu boleh makan ke tidak. Tak pasti boleh makan. Like sawit pun ada. Ya, betul. Macam pokok sawit pun macam ya kan. Macam ni kan. Ini dipanggil pokok mengkuang laut. Pokok mengkuang. Jadi inilah dia pokok-pokok yang telah kita lihat. Dan tertulis dalam buku teks geografi tingkatan 3 ini. Iaitu bintang nur laut, cemerlang laut dan juga mengkuang laut. So itu pokok-pokoknya. Dan bagaimana kawasan-kawasan dia. Tapi kenapa mengkuang laut tapi bukan dalam laut? Baik. Kenapa pokok-pokok itu dinamakan laut, cikgu? Padahal dia tak berada dalam laut. Okey, sebenarnya pokok-pokok itu memang tidak berada dalam laut kerana mereka memang berada di pinggir-pinggir laut. Sebab tu dinamakan laut tu. Sebab dia berada di pinggir laut. Dia tak kata mengkuang pantai, bintang nur pantai ke, kan, tak ada. Dipanggil mengkuang laut sebab dia berhampiran dengan laut. Cuma kalau ada dalam laut pun adalah. Contoh macam satu buah tu yang memang ada dalam laut. Buah apa yang ada dalam laut? Buah apa yang ada dalam laut? Siapa yang tahu tu memang hebat lah. Buah apa yang ada dalam laut? Sea pickle, buah laut kan? Pandai. Pandai. Buah yang ada dalam laut, buah nenas. Nenas. Awak nenas. Yelah, kau tak tengok ke yang apa? SpongeBob. SpongeBob. Buah nenas tu dia buat sebagai rumah dalam laut tu. Kan? Dah lah. Aduh. Okey. Baik. Kan? Kan? Limited edition. Tu je. Maknanya tu je buah yang ada dalam laut, iaitu buah nenas yang dibuat rumah oleh SpongeBob tu kan. Gitu. Yelah. Okey, fed up dah dia. Dah dia. Kalau nak bergurau pun tak boleh. Okey, baik. Okey, baik. So, itu kita lihat berkaitan dengan kawasan-kawasan itu dan buah-buahannya, dan tumbuh-tumbuhan dia. Baik, dan nasi rumah SpongeBob tu ya. Baik, kita lihat daripada banyak-banyak tempat ni, Malaysia ada, Thailand ada, kita dah tahu dah tepi pantai dia kan. Indonesia pun ada. Australia, Amerika Syarikat. Tapi Teluk Hanauma ni macam best je cikgu kat Pulau Hawaii. Kat mana cikgu? Baik. Apa kata kita pergi tengok Hanauma tu? Dah alang-alang kita pergi kan? Kita tengok di manakah Pulau Hanauma tu ataupun Teluk Hanauma tu. Lain macam tempat tu cikgu. Kan? Jom kita pergi tengok hutan atau